Okey, saya pun rekod ya. Okey, salam perjuangan kepada semua kawan-kawan. Boleh dengar ya? Sebenarnya hari ini adalah sebenarnya siri ketiga sesi memperkenalkan kempen-kempen lah PSM sempena berdasarkan kepada trola yang kita buat kesimpulan, di mana kita ada lima tiang asas untuk membawa kempen perjuangan PSM ke depan, dan salah satunya adalah kesihatan. Jadi hari ini kita menjemput Dr. Kumar, pengerusi PSM, dan juga beliau adalah ketua Biro Dasar Politik Biro Dasar PSM. Dan beliau akan mengetuai kempen berdasarkan kesihatan, dan hari ini kita jemput beliau untuk menerangkan kepada kita tentang intipati, asas program tersebut, dan juga saya juga minta beliau memberitahu apakah cadangan yang boleh diberikan kepada cawangan PSM. Saya menjemput Komrad Dr. Kumar untuk take over, dan perlu saya start ke, saudara? Okey, didengar saya? Okey, selamat petang pada semua kawan-kawan. So ini hari kita kena bincang sedikit lah berkaitan dengan sistem kesihatan dan apakah pendirian PSM lah. Katik, am I clear? Adakah masalah dengan saya? Boleh. Ya. Okey, Katik bawa tu slide boleh ke? Boleh. Slide. Okey, saya akan beri presentation saya mungkin dalam 40 minit. Next slide please. Saya akan fokus 4 main question lah. Katik, next slide please. Yes. So ini saya dulu akan fokus apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pesakit-pesakit kita lah bila mereka pergi ke hospital kerajaan. Kedua, apakah punca masalah-masalah mereka hadapi. 3 ialah solusi-solusi yang dibawa oleh kerajaan dan solusi yang disyorkan oleh PSM. Last one is apa yang kita boleh buat lah. Okay, so inilah 5 section yang saya akan present. Jika ada sesiapa yang nak tanya soalan, boleh simpan dalam chat lah, then I can respond. And also pada akhirnya kita boleh discuss jugalah. So I cuba habiskan ini dalam 40-45 minit lah. So next slide. So kita tengok masalah yang dihadapi oleh pesakit kita. Satu ialah crowded lah. Kita punya hospital kerajaan terlalu sesak. Really crowded, dan adalah lambat dapat appointment untuk x-ray, untuk jumpa dengan pakar, untuk adakan surgery, dan juga kesilapan berlaku lah. So di bawah tengok sini kita hospital kerajaan 145 hospital kerajaan, ini termasuk hospital di bawah Kementerian Pendidikan, University Hospital, Hospital UKM Ceras. Di bawah lagi itu kemasukan ke ward. Ini untuk tahun 2017. Government side ada lebih kurang 2.4 million lah yang masuk dalam tahun itu, 2017. Banding dengan swasta, 1 million lah. So lebih kurang 70% daripada inpatient yang kita dapat tahun itu adalah tu kerajaan lah. Okay, so kerajaan still yang bagi perkhidmatan rawatan inpatient is mainly kerajaan, masih kerajaan yang besar sekali. Tapi hospital kerajaan terlalu crowded, investigations pun ambil masa, ada kelambatan. Okay, the first problem. Second, next slide. Problem yang kedua, Katik, next slide please. Kekurangan doktor pakar. Okay. Pada masa ini ada lebih kurang 70% daripada doktor pakar yang ada pengalaman lebih daripada 5 tahun selepas kepakaran, dapat dia punya degree kepakaran. 70% of them adalah di sektor swasta. Tapi hanya 30% di sektor kerajaan
Dan mereka ini kena ada banyak kerja lah, kena hospital kerajaan yang handle lebih daripada 70% pada cases. Dan juga mereka pun kena buat program untuk melatih houseman, untuk buat latihan untuk MO yang sedang buat specialty training. So they are overloaded lah. So this is the next problem. And ini ada kesan, jika kita pergi hanya dengan sakit seselma semua, no problem lah. Tapi jika kita pergi ke hospital dengan masalah yang besar, yang memerlukan perhatian doktor pakar, itu ada masalah, akan ambil masa. Jika kita perlu satu cardiac procedure untuk buat stenting, ataupun kita perlukan prosedur untuk keluarkan batu karang yang perlu satu doktor urologist. That's where we get the problem. Ada delay. Okay, next one please. Okay, problem yang ketiga ialah co-payments. Okay, siapa boleh recognize ini bahagian mana badan, tahu ke? Ini bahagian badan, okay. Ini adalah buku lali ya, ankle joint. This is the tibia bone, this is the femoral bone. Ini adalah bone dipanggil talus lah. So ini dia ada fracture sini dan fracture sini, fracture of the ankle joint lah. So ini mereka ada pakai plate dengan screw, okay? Plate dengan screw dia pakai lah. So ini sekarang kena belilah. Pada masa ini banyak plate, screw, cataract lens, kadang-kadang stand. Banyak kita kena bayar co-payment lah. Dan ini untuk B40 ada satu masalah. Kadang-kadang screw dan plate semua datang 8,000 ke 10,000, 12,000 depending on the operation kan. So this is I think a burden lah, yang satu beban yang dirasai oleh rakyat lah. Next slide please. Ini masalah keempat. Latihan yang sempurna untuk doktor-doktor baru. That's a big problem lah. Untuk beberapa tahun kebelakangan ini, sejak 2016, terlalu ramai doktor houseman dimasukkan dalam hospital kerajaan. Biasanya kita boleh handle, kita beri sistem, boleh handle 1,500 lah dengan macam ini kadar yang biasa. Tapi sekarang mereka handle 6,000 houseman setahun lah. So diluted effort lah. Tak cukup posting untuk houseman untuk mereka dapat latihan yang baik. Ini disebabkan oleh kerana ada banyak universiti swasta yang diberi license untuk buat training untuk doktor. Mereka tak nampak adakah kita ada jawatan yang cukup untuk houseman, adakah kita jawatan yang cukup untuk mereka selepas mereka habis houseman di joint service. So itulah sebabnya 2016 kerajaan terpaksa bawa skim contract doctors kerana dia tak ada jawatan yang permanent. Dan sekarang di Malaysia antara 51,000 doktor dalam kerajaan kesihatan KKM, 23,000 adalah dalam kontrak. Dan batch yang pertama akan habiskan kontrak tahun ini. Kerajaan dulu katakan, sorry lah, kita akan hanya ambil segelintir, lain semua kena pergi cari. Itulah sebab mereka organize ini mogok hartal lah. Kerana mereka rasa tak fair lah. Kerana mereka kata jika kita lepas 5 tahun dalam 2 tahun houseman, 3 tahun MO, kita tak ada cukup masa untuk jadikan specialist. Nanti kita keluar, how do we buat latihan untuk jadi specialist. So itulah the problem sekarang. So this is the problem of latihan doktor baru. Dua masalah, satu, kita sudah training terlalu ramai doktor, tak cukup tempat untuk houseman, tak cukup training sebagai houseman, tak cukup tempat untuk permanent doktor. Satu lagi ialah 70% daripada specialist kita yang berpengalaman, yang quite good specialist ada di sektor swasta. So mereka ini separated lah diasingkan daripada generation doktor muda. So mereka tak boleh bagi dia punya pengalaman, dia punya ideas, dia punya skill tidak boleh dikongsi dengan generasi baru doktor. So we look at it from a point of view of system, it's a very inefficient system lah, di mana kemahiran, pengalaman
kaum tua lah, tidak dapat ditransmit kepada kaum muda. Okay, this is the fourth problem. Next one. Okay. NCD artinya non-communicable disease. Communicable disease adalah penyakit-penyakit yang boleh berjangkit lah, infections. So NCD adalah macam darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, sakit gout, sakit asma. Ini semua penyakit-penyakit yang long term. Ya, tapi di Malaysia kita punya handling of long term punya NCDs tak begitu baik lah. Kerana kita tak ada sistem family doctor. Mereka yang pergi ke hospital kerajaan, dia tengok doktor yang berlainan tiap kali. So there's no continuity of care, you know. So ini satu masalah. Kita tengok dalam kita Malaysia punya handling of NCDs, kita punya complication rates sangat tinggi. Macam kencing manis yang pergi ke amputation kaki dia, ataupun kehilangan penglihatan dia kerana mata dia rosak, ataupun yang kena kidney failure, very high because the quality of care tak begitu bagus. We are very good in emergency care. Bila dia kena sakit serangan jantung ke, bila kidney sudah rosak ke, kita boleh buat dialysis untuk dia. Tapi untuk menghalang itu, preventive care itu, we're not very good because there's no one in charge. No doctor in charge of that particular patient. Bukan macam di UK ya, macam di UK tiap orang rakyat ada dia punya GP yang tahu latar belakang dia daripada A to Z. So tiap kali dia datang balik dia tahu, you kencing manis sudah check ke mata tahun ini, belum lagi, okay, kami arrange that. Macam itu tak ada kan? Because he's seeing and there's so many patients dalam outpatient. So biasanya pergi hanya ulangi saja medication. Ataupun sistem di Cuba lebih baik sekali lah. Mereka punya complication rate very low in Cuba. Kerana dia actually follow up the patient. So Malaysia ini satu kelemahan. Okay, next one please. Ini satu lagi di Malaysia. Jagaan pesakit di komuniti sangat lemah. Kita ada kes-kes macam sakit lumpuh. Bila mereka discharge balik rumah, tak ada nurse atau fisioterapis yang melawat ke rumah, cek situasi, bagi fizio dekat rumah. Tak ada lah. Mereka just dilepaskan ke keluarga mereka. Sama lah jika macam orang dengan accident, head injury, dia masih koma, hantar balik rumah, masih terlentar. Dia just left alone, you know. Keluarga kena jaga. Dia kena pressure sore, tulang di belakang dia, ataupun dia dapat contraction dalam kaki dia. Ini semua tak ada siapa yang datang tengok. There's no community visits, no nursing dekat rumah, no community physiotherapy. Ini satu yang mungkin kita boleh buat lah. Untuk OKU, you know, untuk stroke cases, tapi masa ini tak ada lah. So ini the 6 problems that we are facing with the healthcare system. Next one. Okay, saya dah pergi ke apa ke punca dia masalah-masalah macam ini ya. Next slide. Satu ialah the cost of treatment, kos rawatan sedang meningkat. Tahun dari tahun dia meningkat. Kerana teknologi untuk rawat pun jadi lebih baik. Kita faham penyakit-penyakit secara lebih dalam, and doktor dan researcher dapat cari cara-cara yang lebih canggih, yang lebih berkesan, tapi juga lebih mahal lah. Macam umpamanya ini psoriasis, satu penyakit kulit. Bila saya belajar medicine dalam tahun 70-an, kita hanya pakai krim saja. Pakai krim Colta ke steroid krim saja untuk jaga ini. Tapi lepas tu mereka dapat tahu ini adalah satu masalah dengan immune system. The immune system is overreacting in a particular way. So mereka telah bawa satu lagi idea. Kita boleh bawa satu anti-immune system drug lah, methotrexate. Makan sekali seminggu.
Tapi it's broad spectrum, it's an anti-cancer drug jugalah. Baru-baru ni 10 tahun yang lalu, mereka dapat cari satu lagi yang mereka panggil monoclonal antibody. Dia cari antibody spesifik yang lawan that section of the immune system yang menyebabkan ini. Very targeted attack on the immune system untuk kurangkan ini. And sangat berkesan. Tapi saya ingat satu dos itu lebih kurang 4,000 ke 5,000 satu injection. Kena bagi tiap 3 ke 4 minggu lah. So it's expensive, you see, but very effective. So di Malaysia sekarang, di kerajaan, mereka tak pakai untuk semua psoriasis. Dia cubalah dengan itu krim, methotrexate dulu. Tapi kes-kes yang lebih teruk, tak dikontrol dengan kita pakai monoclonal antibodies lah. Yang ini mahal. So sama juga untuk heart attack. Dulu mana ada stent, buat simpan stent dalam, semua tak ada dulu. Tapi sekarang ada kan. So the cost of treatment has gone up a lot. And masalah dia ialah banyak macam ini monoclonal antibody, semua ada patent. The drug companies, mereka jual dengan harga yang tinggi. So that also pushes up the price lah. So this is one reason lah. Our technology has gone up and also the patents, so the cost of treatment goes up lah. Next one please. Peruntukan funding untuk KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak mencukupi. But actually if you look at it, sekarang tahun ini budget KKM adalah 32 bilion. And this is about 10% of our budget, Total budget kita untuk tahun ini 310 bilion. Okay? So 32 billion is actually not bad, 10%. KKM adalah kementerian yang number 2 lah. Kedua terbesar dalam bajet dia. Yang besar sekali adalah pendidikan. Second is KKM. Tapi walaupun dia dapat 10% of the budget, tak mencukupi untuk expand the services lah. And ini 32 billion adalah lebih kurang 2% of our GDP lah. So GDP is 1.5 trillion kan. Mungkin sudah merosot sikit lah sekarang kerana COVID. But 1,500 billion, 32 billion is 2% lah. So ini budget kita. It's not a small budget, tapi tak cukupi lah untuk katakan nak buat hospital baru ke, nak resapkan kita punya contract doctors sebagai jawatan permanent. Itu perlukan budget yang lebih besar daripada ini. Ini hanya boleh maintain apa yang kita ada sekarang. Next slide. Ini tunjukkan, ini bandingkan budget kita dengan budget negara-negara lain lah. Kerana jika katakan Malaysia ini, kita punya budget of health budget kesihatan hanya 2% daripada keseluruhannya. Tapi di UK, budget kesihatan mereka 10%. Jepun pun macam itu. Di US ni bukan budget, ini expenditure mereka atas health ada 16% of GDP di US. Tapi US ini kerana dia private insurance semua, dia mahal sangatlah. Tapi tengok UK dan Japan, 10% of the GDP yang mereka pakai atas healthcare. Manakala kita hanya pakai 2%, macam Malaysia is 4%. 2% untuk kerajaan, lagi 2% oleh swasta. So we have 4%. Tapi don't forget, GDP UK dan Japan jauh lebih daripada GDP kita dalam per capita kan. So they got a higher per capita and even percentage-wise they're using more lah. So ini kita kena banding lah. We are not using as much as other advanced countries. Okay, next one. Ini siapa boleh recognize mana ini? Ini siap hospital di mana? Pulau Pinang juga. Tahu kan ini? Ini Island Hospital lah. Ini Jalan Peel Avenue, Macalister Road sini. Macalister Road sini. Peel Avenue. Ini Island Hospital. Okey, masalah di Malaysia ialah kita telah untuk 40 tahun yang lalu kita promosi hospital swasta. Ini dimulakan oleh Mahathir dan telah disambung oleh semua kerajaan yang datang selepas itu. PH pun buat sama. Di Pulau Pinang, PH dah bagi Island Hospital satu lokasi tanah di sebelah untuk buat lagi extension so dia boleh promosi pelancong kesihatan.
di Selangor bila Pakatan Harapan in government, mereka ada cadangan untuk buka lagi 5 hospital swasta baru. So that is what they all are doing lah. Tapi mereka macam mana? Mereka katakan mereka not seeing the whole thing holistic lah. Bila you buat satu hospital swasta baru, dia perlu ramai doktor pakar, dia perlu jururawat yang mahir dalam OT, jururawat yang mahir dalam ICU, jururawat yang mahir dalam kelahiran anak-anak. Where do they get all these people from? Dia bukan hire orang baru dan train jadi specialist ataupun train jururawat, dan dia pergi cari daripada hospital kerajaan. Tawarkan mereka gaji yang lebih cantik. Pull them over. So memang tiap hospital baru, dia tarik bukan saja doktor pakar yang berpengalaman, tapi juga para medical staff lah. OT staff, orang yang buat heart lung bypass machine, orang yang pandai buat ultrasound, orang yang pandai buat echo. Mereka pergi cari pada hospital kerajaan. Dan hospital kerajaan sekarang ada kekurangan dalam kemahiran macam itu. So you berkembangkan hospital swasta ini atas cost the public system. You're weakening the public system. Yang beri rawatan untuk 70% kepada pesakit kita. This is a major problem. Brain drain yang disebabkan oleh the private sector growth. The next one. Ini adalah sebab yang keempat lah, pemikiran neoliberal. Di dalam ini telah dipromot lah oleh World Bank lah, World Bank, IMF. Mereka semua datang bagi tahu pada kerajaan, sistem pasaran boleh membekal segala keperluan rakyat dengan lebih efisien. So government harus pull out daripada healthcare, daripada pendidikan, semua swastakan. You hanya regulate saja. You regulate saja. You bagi dia buat, bagi orang purchase atas market. That is the thinking, And satu lagi di bawah ialah you no free lunch. Jika you bagi percuma, rakyat tak akan menghargainya. Rakyat tak akan ambil action untuk jaga kesihatan. Dia tak akan bersenaman, dia tak akan exercise, dia tak akan jaga makan, dia akan terus rokok kerana you bagi dia free treatment. So you must charge them. You must charge them. So ini semua adalah pemikiran neoliberal. Dan it's a pity that there are some people dalam kita punya sistem KKM ini yang telah di brainwash oleh kawan-kawan daripada World Bank dan IMF. Mereka pun fikir macam ini. Okay, so this is the fourth problem lah. Okay, next one please. Okay, ini yang dikatakan oleh kawan kita sini, Marx. Marx pernah kata dalam dia punya Communist Manifesto, kata the history of all existing society is the history of class struggles. Okay, it's a very broad statement. The history of all society, all history is history of class struggles. Oppressor and oppressed have stood in constant opposition to one another, carrying out the uninterrupted, now hidden, now open fight. So actually yang kita boleh tengok apa yang berlaku dalam sistem kesihatan kita dalam perspektif ini, kerana jika kita tengok di the free world, katakan di Eropah, di Amerika, daripada 1945 sampai mid 1970s ada Cold War. Okay, dan kerajaan-kerajaan di negara-negara barat mereka takut jika mereka tak buat baik untuk pekerja mereka, mungkin dia akan memberontak and support the other side. So ada buat banyak program. Dan pada masa itu ada banyak trade union yang kuat di Amerika dan also especially in Europe. Trade union yang kuat, trade union yang ada parti-parti social democratic, parti-parti labor yang bawa program-program untuk rakyat lah. Unemployment program, good healthcare, a lot of social support. Tapi lepas 80-an,
bila Cold War dimenang oleh pihak kanan, bila pihak kapitalis, dan semua negara join sistem global, banyak factory shift kepada China, shift kepada Vietnam. So the working class di Eropah telah jadi unemployed lah, telah jadi precariat. Daripada proletariat, sudah jadi precariat. 0 hour contracts, So the working class punya political power, working class punya political organization, unions dalam West telah jadi lemah sangat, and the social welfare program in the West pun telah dismantle lah step by step. Itu yang telah berlaku. Itu pun telah berlaku di Malaysia jugalah. Malaysia pun ikut polisi Social Democrat dulu. 60-an, 50-an, 60-an macam Felda, macam dibuka klinik-klinik swasta, private, the government di merata tempat. We have about 3,000 government clinics, we have 141 government hospitals. Itu semua dibuat pada masa itu. Tapi lepas 1980s, we are much more going towards the neoliberal, bagi private sector bagi. So this is actually the working class in the so-called free world, the democratic world, jadi lemah lah lepas 1980. Oleh kerana the macro shifts, capital went to China, jobs went to China, kerja-kerja yang ada union semua jadi lemah sangat. Mereka takut lawan untuk hak pekerja. Jika lawan banyak, dia akan shift out. Kerajaan terpaksa kurangkan cukai. Macam di Malaysia juga. 1980s kita cukai 40%. Sekarang kita sudah kurangkan ke 24% kerana kita takut cukai kita tinggi, tapi Singapura bawa cukai ke 18%, cukai atas profit 18%. Kita takut kita punya orang akan lari ke situ. Kita punya kapitalis akan lari kepada kawasan yang cukai rendah. So these are the things that are affecting the government income as well, is it? So if you look at what Marx said, apa Marx kata ini, kita boleh analyze the whole economic system daripada segi class struggle. It is got some point there lah. One moment, Can you put on the put on. Sorry, my pen went off. Okay, next slide, please. Put on. And put on the side of it. Okay, inilah jawapan untuk kerajaan, solusi yang dibawa oleh kerajaan dalam 20 tahun yang ini adalah solution daripada segi neoliberal lah, daripada market. Satu ialah dikatakan kita jadikan semua hospital kerajaan satu syarikat, satu corporation, di mana mereka tidak akan diberi global budget, kita tak akan bagi dia duit, tapi dia boleh claim daripada kerajaan bila dia bagi rawatan. So kita create satu internal market. So bergantung pada apa servis dia bagi, kita compensate mereka. Ini adalah lebih efisien kerana mereka akan bersaing untuk that nonsense. Ini kita cuba bawa pada tahun 1996. Dia ada satu idea untuk corporatekan semua hospital kerajaan. Tapi pada masa itu belum lagi ada PSM. Tapi saya dengan beberapa kawan dalam MMA, kita lawan inilah. Kita lawan ini dan kita telah berhentikan ini. Nah, bila union semua dapat tahu, kita leak ini kepada union, kita buat campaign, ini telah dihentikan. 96-97 was a campaign. Next one. Okay, dia kata sekarang ramai pakar pergi ke private kerana dia dapat gaji yang lebih, pendapatan yang lebih tinggi di private. So apa kita buat? Kita bagi doktor kerajaan, pakar kerajaan, satu hari untuk jaga patient yang private di hospital kerajaan. So lepas dia kata tak apa, kita akan bagi satu hari, kita bagi petang. Dia kerja di ward kerajaan 8 sampai 5. Lepas 5 sampai 8 dia boleh buat kerja dia sendiri di klinik
dia bayar itu untuk patient yang boleh bayar. Dan jika dia mau, dia pun boleh opt operation lepas 5 sampai 8 malam dia boleh buat operation private. So dia buat kerja government, lagi lepas tu 3-4 jam dia buat kerja overtime private. Dan ini ada satu cara kita boleh, so dia ada ini kelonggaran, dia akan di dalam hospital. Ini pun kita lawan, kita buat demo di beberapa tempat, hospital Selayang kita buat demo besar, kita buat demo di depan 8 buah hospital satu masa. Tapi ini kita hanya dapat slow sikit lah. Tapi dia memang telah bawa ini sistem di beberapa hospital. Next one. Satu lagi idea yang mereka sedang bawa, ini belum lagi dilaksanakan, ialah dia nak bawa satu kutipan daripada rakyat. Dia nak kenakan satu cukai baru, macam EPF. Semua orang yang kerja kena bayar beberapa persen kepada skim ini. So ini skim akan pergi kepada kesihatan. Ataupun ada idea, semua orang kena ambil insurans ini. Ini insurans sejagatlah for the whole country. So, semua kena ambil. Ini pun mereka bawalah. So mereka semua, dia punya solution semua adalah lebih neoliberal lah. So ini semua yang dibantah oleh PSM dengan kumpulan-kumpulan lain progresif, macam People's Health Forum sekarang. Dulu kita ada GMPKK, satu gabungan untuk bantah penswastaan. So ini semua kita lawan sejak tahun 96, kita lawan inilah. With some success. Okay. Now next one. Okay. Apa yang dibawa oleh PSM? PSM dengan Citizens Health Initiative, dengan People's Health Forum, kita semua mengatakan kita mau tambahkan bajet KKM daripada 2% GDP ke 4% GDP. Kita mau lebih funding. Dan kita kata ini boleh dilakukan, satu, kita kawal keciciran dana kerajaan. There's a lot of wastage in government. Cara mereka dapat services, goods and services. Okay. Satu lagi kita katakan kita kena tengok di peringkat ASEAN, di mana kita ada race to the bottom, lumba ke bawah, di mana semua kurangkan dia punya cukai supaya lebih dapat FDI. Ini kita kena masukkan dalam FTA ASEAN, tidak boleh lagi kurangkan cukai korporat. Kita daripada 40% daripada profit kita sudah kurangkan ke 24%. Tapi Singapura sekarang 18%. So kita pun mau kurangkan lagi. Jadi kita kurangkan lagi, Singapura kurangkan lagi macam mana? So ini yang kita kena bawa, ini longer term plan lah. Kita kena masuk dalam ASEAN, katakan stop this nonsense. You know, the race to the bottom must be stopped. Satu lagi, cukai baru terhadap terkaya, wealth tax, tax atas share profits dalam share market. Satu lagi adalah debt monetization. Ini dalam konsep MMT. Ini satu isu yang besar. Tapi kita rasa ini semua kita ada yang short term. Ini macam kekawalan kecilan is quite short term. Debt monetization is short term. Cukai baru dan hentikan the race to the bottom ini lebih long term. Tapi we got to plan on these things. So dalam 5 tahun ataupun 10 tahun kita boleh tambahkan budget KKM ke 4%. Ini ya cadangan PSM. Next one. Satu lagi cadangan, ini cadangan PSM. Ini sangat banyak kumpulan yang lain tak begitu agree lah. Mereka takut katakan ini. Tapi PSM cakap, hospital swasta jangan bagi license untuk hospital swasta yang baru. Ya, jangan bagi mereka expand. Kerana tiap kali satu hospital swasta baru datang, dia curi pakar perubatan, dia curi nurse, jururawat yang mahir, paramedik lain yang mahir daripada kerajaan dan lemahkan hospital kerajaan. So kita bekukan hospital swasta baru. Okey. Kita tak kata hospital yang sedia ada kita tutuplah ataupun kita nationalize. Not going that far lah pada masa ini. Hanya ini, tapi ini pun nampak banyak grup kita punya coalition mereka takut sokong ini secara penuh. Ini hanya PSM yang katakan ini, pembekuan hospital swasta. Until we can build up kita punya stok pakar dalam hospital kerajaan,
baru kita mungkin boleh review lah, bolehkah kita bagi 1-2 hospital swasta baru. Okay, next one. Ini yang kita minta Suruhanjaya Perkhidmatan Khas untuk Kesihatan. Ini artinya sekarang the hospital services, semua doktor, jururawat, semua di bawah PSD lah, Public Services Commission. So kita katakan ada yang separate, macam cikgu-cikgu ada yang lain. Army ada yang lain, polis ada yang lain. So kita katakan sekarang ada lebih kurang, saya ingat 300,000 kaki tangan dalam KKM. Bagi mereka satu service condition yang berlainan, mungkin bagi gaji yang lebih tinggi sikit, bawa kemudahan untuk doktor pakar macam sabbatical, macam di universiti, bila seorang profesor lepas 5 tahun, dia dibagi sabbatical 3 bulan, dia boleh pergi buat research di lain tempat. Buat yang samalah untuk doktor juga, doktor pakar boleh ambil 3 bulan cuti, bergaji, pergi ke satu tempat lain, belajar satu skop baru ke, satu teknik baru ke. It also helps the system, itu pun bagi dia improve dia punya kemahiran. So macam itulah, ada beberapa idea macam itu you boleh bawa dalam ini Suruhanjaya khas ini. Ini satu idea yang kita bawa. Ini disokong oleh ramai kumpulan lain juga. Next one. So dengan bajet yang lebih, kita mengesyorkan kita perlu hospital barulah. Macam tengok di Klang. Sebelum COVID pun, sebelum ini pandemik COVID pun, hospital Klang, hospital Ipoh, hospital Seremban, hampir semua hospital besar di negara kita terlalu sesak, even before COVID. Tapi dengan COVID, of course, teruk sangatlah. So kita perlu hospital baru, almost in all our major towns. Dan satu hospital baru now cost about half a billion, $500 million for one new hospital. Bila kita buat hospital baru, kita perlukan pos lah. Pos untuk doktor, pos untuk jururawat, pos untuk paramedik lain, pos untuk staff X-ray. Dan memang kita ada banyak orang kita dah train yang tak dapat jobs. So kita kena wujudkan jawatan baru untuk semua ni pos. So ini satu idea lah yang kita kena buat. Juga jawatan baru pun, macam kita boleh bawa idea community nurse. Kita boleh adakan satu kategori baru yang kerja dekat klinik-klinik kesihatan dan mereka pergi melawat ke rumah. Dan bukan mereka nurse sajalah. Dia nurse, dia boleh buat dressing, katakanlah ada wound dressing dekat rumah dia boleh buat. Tapi juga dia mesti tahu sikit berkaitan dengan nutrition. Dia boleh bagi advice regarding diet. Dia boleh bagi physio, basic physio. Katakan orang itu ada case yang stroke, dia boleh bagi basic physio untuk bagi kuat tangan. So tak perlu kita hantar physio separately, nurse separately, nutritionist separately. Kita kena ada satu community nurse yang multitasking lah. Dia boleh buat semua ini ke satu peringkat. Dan dia boleh melawat, rumah-rumah dia di mana ada anak-anak OKU, di mana ada kes-kes stroke yang sudah balik rumah, ada kes-kes yang koma kerana accident ataupun sakit, whatever it is. So we have a team like this, mereka pergi melawat ke rumah. So itu pun jawatan baru. Satu lagi idea yang telah dibawa oleh People's Health Forum dan PSM ialah kita incorporate doktor swasta, doktor GP, general practitioner, iaitu doktor di klinik-klinik swasta ke dalam sistem nasional, macam dekat UK lah. Kita minta siapa antara mereka, ada sekarang ada 8,000 GP di negara kita dengan klinik mereka. So kita katakan pada mereka, okay, jika you're interested, kerajaan akan bagi you pesakit dengan NCD lah, katakan pesakit dengan kencing manis dan darah tinggi. Dan kerajaan akan bayar you tiap bulan RM100 untuk tiap pesakit ini. So ini pesakit boleh datang jumpa you, tapi you tak boleh charge dia. You kena rawat dia free. Ubat-ubat untuk dia, hospital akan supply. Pemeriksaan darah dia, you boleh hantar ke hospital, kita akan buat free. You tak boleh charge dia apa-apa. Tapi kita bayar you RM100 tiap bulan
untuk pesakit itu. Then ada protokol lah. Pesakit macam ini, kencing manis you kena buat macam ini, you kena check dia punya kolesterol, you kena check dia punya mata, kena make sure dia punya body weight ideal. Jika dia body weight dia tinggi, you kena bagi dia ini macam advice ke apa. So we improve, kita membaikilah, we meningkatkan rawatan yang diberi kepada semua kita punya diabetik, kita punya darah tinggi, kita punya sakit jantung. Kena GP ambil alih, mereka dibayar tapi mereka follow the SOP. So ini satu idea lah. So kita buat semi macam UK lah. Kita bagi mereka. Untuk pesakit yang nak, kita hantar dia ke situ. So ini satu idea. So ini all this will take money lah. We need more money for this. Okay, next one. Okay, so this is actually bila kita katakan ini semua, kita bawa ini daripada beberapa perspektif yang bukan neoliberal lah. Okay, satu kita mau keadilan sosial dan kita mau solidariti. Kita katakan, I want apa yang saya mau untuk keluarga saya, apa saya mau untuk bapa saya, untuk anak saya, untuk isteri saya adalah sesuatu yang harus didapati oleh orang ramai lah. Jika saya mau macam katakan, ada seorang di keluarga saya yang ada sakit psoriasis yang teruk, dan saya mau itu monoclonal antibody yang mahal. Saya mau itu dipakai untuk family saya. Then I must also fight untuk itu dipakai untuk semua. Semua rakyat Malaysia yang perlukan itu, yang ada psoriasis yang begitu teruk, mesti dapat. Bukan yang kaya boleh pergi beli dekat swasta, yang tak kaya, sorry lah, dia kena pakai hanya the old treatment. So itu satu konsep lah. Whatever is we want for our family harus diperjuangkan untuk semua lah. Itulah solidariti. Konsep yang kedua yang kita bawa ialah kita ada masalah kita panggil wage suppression, di mana kuasa buruh kita tidak diberi penghargaan lah, evaluation yang sewajibnya lah. Nah, katakan kita punya factory yang buat komponen di Pulau Pinang. Gaji mereka about 1,700, 2,000 sebulan. Tapi factory yang sama dekat California, gaji mereka dalam ringgit Malaysia adalah 15-17 ribu Malaysia sebulan. Kerja yang sama, pengeluaran yang sama, teknologi yang sama. Dia bawa itu technician ke sini, gaji drop almost tenfold. So it's wage suppression. Dia suppress wages kerana global chain itu, jika kita tak terima, dia beli itu komponen daripada kita dengan valuation yang 10 kali lebih rendah daripada valuation di California. Kilang di California jual itu komponen dengan harga yang tinggi, dibawa ke sini, dia outsource ke sini, tapi dia beli dengan harga yang banyak rendah berbanding dengan California. Dan jika kita tak terima terma itu, dia pergi ke Thailand, dia pergi ke Vietnam, dia pergi ke Indonesia. So they play us off to push the price of the component down. So bila component price push down, Malaysian punya businessman, punya capitalist pun kena suppress wages untuk dapat dia punya profit. So ini ada wage suppression di Malaysia oleh kerana sistem capitalist yang kita ada sekarang. So pekerja kita kerja untuk gaji yang jauh rendah daripada nilai hasil mereka. Okay? So ini kita bagi mereka satu sistem kesihatan yang disubsidikan oleh taxes daripada pendapatan kerajaan. Ini bukan sedekah. It's not sedekah. Ini hak mereka. Kerana mereka telah korban untuk gaji yang rendah itu. Okay, this is our understanding of it. It's not something we are making them weak. Ini bukan satu yang kita pampering mereka, terlalu manja pada mereka. Mereka ini tak boleh kerja kuat, dia productivity low. Apa productivity? Cara mereka calculate productivity pun problem. Productivity is based on the price of the good. Tapi good itu di sini is 1/5 the price of the same goods in California. So the whole issue macam mana productivity itu dihitung is a problematic. It's a circular kind of reasoning. Okay. Point ketiga ialah
kita manusia bukan Homo economicus. Next slide please. Kita pergi ke Homo economicus. Ini pandangan neoliberal lah. Dia kata macam manusia semua is a market animal lah, Homo economicus. Always focus on money as incentive. So mereka selalu pakai market dan payment sebagai insentif untuk manusia. Tapi ini salah. Memang kita mau, we need income kerana kita perlu. Tapi ada banyak lagi yang motivate manusia lah. Manusia suka jadi mahir, manusia suka jadi pakar dalam sesuatu, manusia suka berjaya dalam satu usaha, ada manusia yang suka mau tolong orang lain, ada macam-macam kan. So we're not unidimensional Homo economicus, and we must only use insentif kewangan saja untuk, that's a wrong concept. Ini kita kena lawan. Actually jika kita tengok semua orang dalam parti sosialis, mana ada insentif kewangan? I mean, if you're coming to parti sosialis untuk dapat wang, I think you're crazy kan? Siapa akan dapat wang dalam parti sosialis? Tapi ada ramai yang datang kan? Ramai ada prinsip macam itu, yang pergi ke NGO, yang bantu orang, bukan untuk kewangan. So ada line, manusia ada line-line, ada insentif, ada line-line, goals kan, yang drive kita. Bukan saja ini. So we're not unidimensional. So ini kita kena lawan itu. Last one. Next one please. Ini saya bawa ini map. Actually sekarang katakan kerajaan cakap kita ada terlalu banyak doktor dalam training, kita tak ada tempat untuk mereka, jawatan tak ada. Kita pun ada jururawat pun kan. Ramai jururawat, overtrainer. I would say kita sekarang sudah jadi satu negara yang kaya. We should go and open satu field hospital di negara lain. Kita kena cari satu negara di Afrika yang sangat miskin, yang ada masalah, dan kita tawarkan, kita pergi buka satu hospital, field hospital di satu kawasan luar bandar di situ, dan kita bagi healthcare. Kita hantar secara rotation lah, kita punya doktor, kita ada satu service core, kita hantar kepada itu. Dan bukan saja itu, kita pakai hospital itu dengan pesakit, kita jaga pesakit, tapi kita buat training untuk mereka. Kita train paramedik untuk mereka. Jururawat, hospital assistant, untuk mereka. So mereka boleh juga pergi serve dia punya negara. Ini satu cara international solidarity lah yang kita boleh buat. Kerana kita katakan, kita akan jadi negara yang telah membangun. Kita punya GDP tinggi macam ini, per capita macam ini. Okay, very good. Kita buatlah. Kita ada extra. Janganlah buat lagi Twin Tower ke projek-projek mewah dekat KL. Kita buat macam ini. Kita pergi ke negara lain, kita pakai cara Cuba, kita pergi ke situ. Doktor-doktor kita boleh hantarlah 2 years rotation di situ. Mereka pun dapat satu pengalaman yang banyak bagus, dan kita pun dapat goodwill dengan negara-negara macam ini ya. So ini satu idea yang I think grup lain tak ada lah yang bawa macam ni, tapi hanya PSM yang telah bawa macam inilah. So inilah idea-idea kita lah. Katakan sekarang kita too many doctors, too many nurses, then why not we provide service to other poor countries? This is in line dengan semua agama-agama kita. Ini bukan hanya sosialis kata macam ini kan. Hampir semua agama pun kata macam itu. Bantu kepada orang yang kurang pendapatan semua. These are things that we can do lah. So mungkin I stop sini dulu, and then we see any question yang kita ada. Lagi ada. Okay, sorry, one more. Okay, apa yang kita boleh buat? Saya ingat untuk 6 bulan yang akan datang, ini masalah COVID tak akan beredar lah. We're going to live in this COVID situation. SOP akan ada, dan pun tak begitu bertanggungjawab untuk keluar dan ada meeting and all that. It's not safe to us, not safe to others kan. Tapi so apa yang kita kena buat? Kita kena teruskan kerja kita ialah kita mau macam bawa naratif kita, pandangan kita, fahaman kita kepada orang ramai.
So kita kena bawa analisa kita kepada orang ramai. So ini yang penting. So sekarang ada media sosial, ada WhatsApp, ada TikTok, ada Facebook. So we need kandungan, we need content. So jika ada grup-grup macam di Pulau Pinang, you buat satu projek antara you semua, buat satu clip video, whether it's a small macam drama ke, atau dialog ke, ataupun lagu ke, apa-apa pun. Atas satu isu yang kita sedang buat kerja lah. Tapi sekarang tahun ini kita ada buat banyak, kita sekarang ada 5 tuntutan, kita main tuntutan. Okay, so kita macam kesihatan ada satu, climate change ada satu, perumahan ada satu lagi, bantuan semasa COVID satu lagi, bantuan untuk pekerja, isu-isu pekerja. So we can do, So if a group say in Penang gets together, does some content, itu satu kerja. Then ini kita boleh kongsi di semua branches lah, bukan saja di Pulau Pinang, di lain tempat. Okay. Selain daripada sediakan klip, kita pun boleh pakai jaringan kita untuk sebarkan all our WhatsApp contacts. So each state kita target, kita once a week kita cuba hantar satu klip yang interesting lah. Kita cuba target 5,000 orang di state kita, kawan-kawan kita, grup-grup kita hantar. Tapi ini kita kena pastikan kita hantar yang menarik lah. Pendek yang menarik. Ataupun kita tengok, daripada biasa, I tak mahu tengok lah, boring. Then no use, get negative perspective, dia kata akan baca, dia kata akan buka. Ini biasa lah, boring lah, tak mahu. Must be cute, must be provocative, must be interesting. Baru mereka akan tengok, biasa, mereka tengok, oh very good lah, I want forward. Macam itu. So bukan kita hanya hantar message saja, kita punya message must turn people off. Itu yang kita kena pandai lah. Jika kita pandai panjang-panjang, kita hantar no use also. So this is what we got to do. Masa ini kita kena pakai media sosial, create the content dan juga sebarkan. Tapi pastikan, so this your group in Penang tengoklah, ini content, jika sisi hantar pun ditengok, boring lah. Tak payah hantar. You hantar apa yang kita rasa akan kekalkan you punya kontak sebagai kontak yang akan buka. Okay, so itulah saya presentation. Saya ingat sudah sampai 45 minutes, atau lebih lah 50 minutes. Okay, I stop sini. Kita buka untuk discussion. Okay, terima kasih kepada Dr. Kumar. Satu presentasi analisa yang sangat jelas, dalam, dan kita buka kepada kaum-kaum sekalian persoalan kepada doktor ataupun pandangan yang boleh kita share. Siapa nak beri pandangan ataupun persoalan? Kita mulakan dengan Dinesh ya. Dinesh. Salam sejahtera saudara Kati, Dr. Kumar. Nama saya Dinesh Kumar dari tim PSM Penang. Terlebih dahulu saya nak ucap minta maaf sebab join lambat, setengah jam lambat. I'm very sorry for that. Dr. Kumar, saya ada satu soalan kepada anda. Pada pandangan anda, apa kesilapan yang telah Kerajaan Pakatan Harapan buat in terms of managing the public healthcare sector, and what are the mistakes that they should not repeat should they come back in power, Doctor? That's all my question, Doctor. Kesilapan Pakatan Harapan dan apa yang... Okay, jawab itu? Ya. Saya ingat kesilapan mereka ialah mereka teruskan dengan polisi neoliberal. Mereka macam di Pulau Pinang, dia pandang kesihatan sebagai satu income earner. Dia rasa pelancongan kesihatan is okay, is very good. Dia akan bawa revenue untuk state. Ramai orang turis akan datang, kita dapat revenue, Penang akan berkembang. Tapi mereka tak nampak ambil satu perspektif yang holistik. Bila kita memperkembangkan health tourism, pelancongan kesihatan, then macam Island Hospital akan berkembang. Dia buka lebih, dia wing yang baru, ward yang baru, dia perlu nurses yang baru, dia perlu X-ray technicians, dia perlu doktor pakai yang baru.
kecuali daripada Hospital Pulau Pinang, di mana majoriti kita punya rakyat pergi dan yang sekarang pun mengalami satu kekurangan kesihatan. So I think katakan kita ada our 23,000 contract officers dalam kesihatan, kita dapat mereka kerja di kerajaan, dapat dia punya specialization. Pada satu masa depan, bila kita ada cukup pakar dalam hospital kerajaan, I've got no problem with health tourism. Pada masa itu, jika kita boleh buat health tourism untuk cari wang asing untuk Malaysia, no problem. Jika hospital kerajaan ada pakar yang mencukupi. Tapi pada masa ini, bila kita kekurangan dalam pakar, inilah masalah yang tidak diambil kira oleh kumpulan-kumpulan macam Pakatan Harapan. So that's the problem lah. They're still seeing the issue dalam lensa neoliberal. Dan actually I was very disappointed, Dinesh, because bila kita punya GMPPK, itu yang gabungan yang lawan penswastaan hospital kerajaan, Dr. Zul pun dalam kumpulan itu, Dr. Siti Maria dalam kumpulan itu, Dr. Xavier J. Kumar dalam kumpulan itu. And I was secretary of that group for a long time. Kita pergi demo bersama. Dekat Selayang Hospital, semua dia datang. Tapi bila mereka jadi kerajaan, Zul tubuhkan satu komiti untuk nasihatkan dia. Semua orang korporat saja. Orang-orang lama daripada NGO ke PSM, mereka tak ada. Macam you boleh, bila you opposition, you boleh radical sikit lah. You boleh berkawan dengan progresif. Bila you jadi kerajaan, you mesti panggil corporate masuk lah. So what is thinking is that? So that's the problem. I think the problem is a fundamental problem of neoliberal kind of thinking. Ini bukan something minor yang mereka just remind them they can do. They are neoliberal to the core. Ataupun tengok macam mana Guan Eng dapat 2 bilion daripada Great Eastern. It was a sweetheart deal. Dikatakan terima 400 million untuk buat satu insurance scheme. Tapi I think it's less than 40 million is paid out every year. You pay 400 million for coverage, you only pay out 40 million in terms of actual payouts. It's a big sweetheart scheme for Great Eastern. So these are problems, There's a real problems that, and it's quite deep lah. It comes daripada mereka punya world view lah, yang quite neoliberal lah. Okay, ada apa-apa persoalan lain ataupun pandangan kawan-kawan kita? Yeah, Doctor. I think you missed one thing, Doctor. What are the mistakes that you think PH should not repeat again, Doctor? Should they come back into power? You're talking about general mistakes or specific healthcare? Healthcare, especially in regards to management of the public healthcare system. Yeah, that's what I said. I mean, like opening up new hospitals. I mean, promoting the private sector, thinking of health as just a commodity. All those things they got to stop lah. Which I didn't see them stopping. I mean, even for example, building hospitals. I rasa sekarang banyak hospital dibuat, tiap kali dibuat tender baru. Then ada masalah, aircon tak betul, drainage tak betul, flooding sini, Why can't we have a dedicated unit in the Ministry of Health or the JKR to build hospitals yang ada institutional memory, yang ada kepakaran, ada pengalaman, and use that to build. Why tiap kali kita buat turnkey project, kita dapat keranda baru, tengok siapa bawa and all that, and the fellas got to do all over again. So we can save a lot of money in those kind of things, but these are things that they got to look at now. Okay, kita ada lagi 2 orang. Terima kasih. Dan kita Robert dan Sanjay. Kita mulakan dengan Robert, saudara Robert.
this one I'm concerned about the palliative care. Palliative care in the public hospital. Now we consider to take about the Ipoh. Take one case situation. We only have a palliative care at the GH Ipoh, where they were allowed around 2 weeks to stay, I think. Then they were transferred to the Bhattigaja Hospital, I think. Lagging of the palliative care in Ipoh. And also the ophthalmologist part, is overcrowded. But sometimes I see in one of the documentaries, they even having a jumbo jet coming from other nation to go in the developed nation to operate those who have cataract and all that. Until that level they are going. But the waiting period in order to get for the that occupied a big space, and also the source of the doctors for the ophthalmologist itself. Just concerned only about this. But they can come out with something palliative and also this one. Go to the GH Ipoh, and maybe they can separate it, even like a Tun Hussein on eye specialist center or something like that. They must come out with something for the northern region part, for the eye, especially for the eye side, for the eye cataract operation and all that. This is my point of view. Okey, terima kasih kepada saudara Robert. Doktor, atau kita nak tanya Sanjay dulu. Sanjay nak tanya soalan? Ani Sanjay dulu. Yep. Sanjay? Selamat petang semua. Pertama sekali, terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menghadiri sesi ini. Sesi ini sangat informatif dan saya telah belajar pelbagai benda baru. Terima kasih doktor. Saya ada beberapa soalan. Tapi saya akan mula dengan soalan pertama sekali. Soalan pertama sekali adalah menjelang tahun 2040, populasi negara kita demographically sebanyak 15% daripada penduduk Malaysia akan berumur 65 dan ke atas. Oleh demikian, apakah pembaharuan yang harus dilaksanakan untuk memastikan bahawa sistem healthcare kita, sistem kesihatan kita boleh diorientasikan untuk menangani demografi menjelang tahun 2040. Terima kasih. Doktor? Kartik, I think apa yang katakan oleh Robert tadi, palliative care, memang betul lah kita perlu lagi palliative care. Actually ada satu konsep yang sekarang diikut macam di follow di Singapura juga, di mana dia ada hospital satellite yang buat step down care. So you masuk hospital, katakan hospital GH, you masuk dulu untuk acute care lah. Lepas tu you sudah baik sikit tapi tak pulih semua, you ditransfer kepada hospital yang step down hospital, mungkin dekat Jelapang ke ataupun dekat Menggelembu, where you are given macam katakan stroke case lah, you kena stroke, initial management dekat hospital Ipoh. You sudah stable sikit, hanya you perlukan physio, you perlukan education macam mana jaga you punya rail stew ke semua, you send to the step down care. So macam ini pun kita kena develop lah hospitals for step down care, the units for palliative care. Macam palliative care pun ada kumpulan-kumpulan sukarelawan pun yang buat. So mungkin kita boleh buat lebih funding untuk mereka, So memang ini semua, the whole thing comes down to the concept dan juga funding lah. Berkaitan dengan ophthalmologist, bukan saja ophthalmologist lah, semua kepakaran, urologist ke, oncologist ke, cardiovascular, semua pun ada kekurangan sekarang. We have a shortage of almost all the specialists, So kita kena tengok macam mana kita boleh retain kita punya specialist. Macam saya katakan tadi, satu ialah kita kena adakan skim yang lebih baik, pay scheme yang lebih baik, separate service commission untuk mereka. Satu lagi ialah pembekuan hospital swasta baru. Ini dua penting lah untuk build up our specialist lah, the government service. Berkaitan dengan 2040,
Ya, memang kita kena buat fokus lah. Apa yang kita perlu untuk mereka. I think we got to look at home nursing lah. We should not make everything institutional care. Macam mana kita boleh buat home nursing untuk kumpulan-kumpulan warga mas yang duduk dekat rumah, what's the kind of support we can give them. We need more geriatric nurses. We got to do a planning of all those things, geriatric doctors, geriatric nurses. I think a lot of old people have problems of loneliness. There's also a social problem. So kita kena tengok macam mana bolehkah kita buat housing system di mana mereka boleh duduk di satu kawasan dengan orang lain jugalah, shared living, and they are got to think of the social needs lah. So how to integrate them to a community. Actually, sometimes you put them all old people in one area also is not so good for them, If you can house old people and young people in a collective area, maybe actually better in terms of them being able to interact. So ini semua kita kena tengok apa ke best practice lah. Yeah, and I think it's not only a health thing, Pada masa ini kita tengok if there's old people who are living longer, the majority of them tak ada sumber kewangan. The majority, I think only about 15% daripada rakyat kita ada pension. The remainder tak ada pension. So, and by the time dia sampai umur 65 pun dia punya savings daripada EPF sudah habis. Jika ada EPF pun lah, ada juga yang tak ada EPF. So I think the whole concept di mana kita adakan universal pension untuk orang yang warga mas penting. So PSM sedang bawa satu idea dalam kempen kita. Kita mau widen the safety net. Dalam kempen kita tahun ini kita akan minta semua orang 65 tahun ke atas yang tak terima pension SOXO, tak terima pension kerajaan harus diberi RM450 sebulan. Seumur hidup. This is very important. Even more important than medical health. Of course, medical health also is important, tapi this is very important. So jika kita bagi macam ini ini akan bagi mereka sedikit dignity lah. Mereka tak perlu selalu minta daripada anak-anak mereka. Kalau orang yang miskin pun, anak mereka pun tak berpendapatan besar. Anak mereka pun kena bayar rent, kena jaga anak-anak. Anak mereka pun tertekan. Dan bila bapa dia selalu minta duit pun, anak pun mungkin rasa susah jugalah. So we are asking for this, So I think the care for the elderly, kita punya aging population, ada banyak yang kita kena planning. Satu masalah yang kita hadapi ialah, kita katakan sekarang orang muda tak ada kerja. Orang muda keluar, tak dapat kerja. Ya, kerana automation, IT semua, so sekarang tak ada kerja. Tapi kita perlu juga untuk masa depan macam apa Sanjay kata, kita perlu the caring services untuk melawat orang tua macam ini, untuk physio untuk mereka, untuk social work untuk jumpa dengan mereka. So there is a whole career line, for caring industry. Ini tak boleh dibuat atas internet, ini tak boleh dibuat oleh IT. Ini you need the human touch. So we should think about whether kita perlukan satu sistem social work untuk warga mas. Dan ini jadi satu peluang kerja untuk graduan-graduan kita yang sekarang hadapi masalah tak ada tawaran kerja. So in a way, it helps that other problem, solves the other problem of underemployment, unemployment. The caring kind of jobs also will expand to look after this category of people. So we've got to think of it in a holistic way. And then beyond all that, Sanjay, the issue is, where's the money going to come from? Macam mana kita boleh gerakkan surplus society kita, masyarakat kita, untuk buat kerja-kerja macam ini. Untuk memperkembangkan sistem kesihatan kita, untuk jaga kaum warga mas kita, macam mana surplus kita tak pergi hanya kepada bank account yang terkaya di negara kita ataupun ke MNC di luar negara. Itu yang masalah yang kita kena tengok sebagai parti sosialis.
that surplus we are producing, it's not coming to our hands now. Banyak bila mereka dapat keluarkan barangan daripada Malaysia dengan harga 1/5 harga barang itu di Eropah atau di Amerika Syarikat, they are robbing us of that surplus. That surplus is not paid kepada pekerja kita. That surplus is not paid, that kekayaan itu yang kita cipta tak dipaid untuk negara kerajaan kita sebagai cukai. Semua itu pindah kepada MNC. Mungkin di Cayman Islands. Kita bayar cukai di mana-mana. That is the problem we are facing in the world today, kan? Kita keluarkan kekayaan, tapi share kekayaan yang kita dapat untuk kerja-kerja macam inilah, untuk kesihatan, untuk kebajikan, untuk pulihkan environment kita, untuk green jobs. Semua itu, we need funds. Tapi funds itu dibolok oleh satu kumpulan yang kecil. Ya, di negara lain, bukan negara itu satu negara, not the whole country gets it lah, tapi the elite that get it. Ini yang kita kena fokus. Macam mana kita boleh dapat a larger share of that surplus yang kita boleh pakai untuk kerja-kerja macam ini. Okay, next question. Okay, terima kasih comrade sekalian. Ada apa lagi soalan yang ditanyakan kepada Dr. Kumar, soalan, pandangan dan sebagainya? Ya, Doktor. Ya. Soalan saya adalah, tadi ada sentuh tentang banyak kawasan yang urban kan. Apa pendapat doktor tentang sistem kesihatan kita di luar bandar, perluasan dan pemantapannya? Dan macam apa yang disentuh oleh doktor tadi soal misi doktor untuk misi kemanusiaan macam Cuba dan sebagainya. Saya fikir itu sebelum kita pergi ke arah sana, apa yang perlu dibuatlah pemantapan latihan kita, latihan pendidikan kesihatan, Medicare kita dan juga R&D lah. Itu perlu rancangan yang lebih terperinci yang lain. Tapi saya ingin kembali ke satu konsep lama yang pernah dijalankan di China dulu pada tahun 60-an, barefoot doctors. Ya. Saya fikir ini adalah satu konsep yang boleh dikembalikan untuk kita, sebab dia sangat praktikal sebenarnya kalau kita mantapkan ini. Saya dengar memang ada perkara ini, tapi mungkin tidak se-efektif yang mungkin. Itu sajalah yang saya ingin kongsikan. Terima kasih. Okay, doktor. Okay, thank you, Aaron. Saya ingat luar bandar is one of our success areas lah. Saya rasa macam sekarang hampir saya ingat 95% daripada populasi di luar bandar ada satu klinik lah 3 km daripada rumah. Walaupun mungkin tak ada doktor tapi ada jururawat, dan jika ada masalah mereka boleh panggil ambulans hantar patient. So the coverage is there lah. Tapi sekarang ramai orang tak pergi ke klinik-klinik macam itu. Mereka bypass, mereka terus datang ke hospital besar. So that is one of the problems that we are facing lah. Mereka tak pergi because mereka rasa quality of care di situ tak begitu baik lah. So ini satu yang kita kena address. Berkaitan dengan barefoot doctor, I'm not sure macam mana because now people want to see. Now Malaysians straight away they mau tengok specialist lah. Itulah masalah. Terus they go straight to Fatima or they go straight to Ipoh Specialist Center. Dia dah jumpa dekat specialist. Mereka have no time to go. Those who are the middle class or those who can afford, mereka don't go to so unless you have a good primary care system, macam saya katakan tadi, kita ada GPs yang jaga tiap pesakit, then they go to the doctor first lah. Okay. The barefoot doctor system actually, dia akan berkesan untuk mungkin macam refugees lah. I tengok macam sekarang refugees dan migrant workers, they are the people yang tak boleh access healthcare lah. Dia pergi ke kerajaan pun dia kena charge tinggi, tak ada duit. Dia pergi ke private pun of course lah very tinggi. So untuk mereka mungkin they need some paramedics, they'll go to the paramedics jika ada. Tapi Malaysians, I think they want to see doctors.
Berkaitan dengan latihan kesihatan. Ya, definitely. Saya ingat itulah yang 23,000 contract workers dia minta itu. Dia minta longgaran supaya mereka boleh terus kerja dekat kerajaan supaya mereka boleh dapat latihan. Jika mereka keluar daripada kerajaan, dia tak boleh mencari kepakaran. So that is there. R&D is of course very important lah. You know, I think kita mungkin apa kita kena buat di peringkat ASEAN, kita kena buka satu fasiliti untuk ASEAN di mana semua kita punya saintis yang pandai-pandai sekali kita kumpulkan untuk buat kerja pharmaceutical lah. Kita ciptakan vaksin, kita ciptakan ubat-ubat baru. Kerana sekarang kita ini kita ini hostage pada syarikat-syarikat pharma besar yang sangat komersial lah dan yang bully kita. You know, so whether we've got to actually develop kita punya research capacity di mana kita ciptakan beberapa jenis ubat lah. Dan ini dibayar oleh semua kerajaan di ASEAN, make it an ASEAN project, and we don't go for patent and commercial lah. Kita exchange dengan negara-negara lain. Kita kena undercut ini lah. Daripada segi sosialis kita tak begitu percaya kepada ini patent bahawa information dan knowledge boleh jadi hak individu atau hak satu syarikat. Kerana semua information dan knowledge, semua advancement, ciptaan baru adalah berasas pada knowledge yang lama, yang ada kepunyaan manusia, masyarakat manusia. Kita pakai itu untuk buat ciptaan yang baru. So that is the commons lah. Itu yang harta manusia, bukan harta satu syarikat. So we got to look into those kind of things as well, you know. The whole idea of satu syarikat boleh katakan saya ada patent and control the knowledge. So yes, we should do R&D. We should do R&D by the government, and it should be R&D not based on patent. And we should undercut the pharmaceuticals. I feel we got to go for that. The longer term lah. Katakan kita tubuhkan kerajaan sosialis pada satu masa nanti These are the kind of things you got to look into lah. Okay, terima kasih. Ada pandangan-pandangan ataupun soalan-soalan lain sebelum kita menggulung sesi ini? Kawan-kawan ada pandangan ataupun Sanjay ya Sanjay. Hai, saya ada lagi satu soalan. Tetapi soalan ini saya ada dua soalan sebenarnya. Tapi satu soalan berdasarkan dasar negara dan lagi satu soalan adalah soalan etika. So soalan dasar saya adalah adakah perlu tak kita ada suatu akta saya guna bahasa Inggeris untuk terminologi Medical Production Act, Compulsory Medical Production Act, dan fungsi akta ini adalah untuk memastikan bahawa kerajaan boleh macam bukan paksa, compel syarikat-syarikat yang mengeluarkan barang-barang medical untuk menghasilkan the right supply or the right amount of medical goods in times of emergency. Sebab sekarang saya baru lihat di Code Blue, I think beberapa hari yang lalu, bahawa saya rasa ada 10 atau 12 orang yang meninggal dunia di Hospital Ampang sebab kekurangan oksigen. So saya rasa itu disebabkan oleh kekurangan supply oksigen. Itu soalan pertama sekali. Doktor nak jawab soalan tersebut sebelum saya lanjut kepada soalan kedua, atau doktor nak saya terangkan soalan kedua juga? Go ahead. Kedua juga. Okey, soalan kedua saya adalah soalan etika. Saya nak mendapat pandangan daripada doktor dan juga pandangan daripada semua orang di sini. Pertama sekali, saya telah mendapat offer tawaran untuk bekerja di Ministry of Women, Kementerian Wanita. Saya kena lapor diri pada hari Isnin, tetapi saya kena lapor diri secara fizikal
Dan apabila saya nampak jumlah kes hampir mencecah 16,000 kes hari ini, saya amat takut untuk masuk ke dalam office. So saya nak tahu bahawa saya nak pandangan dan pendapat bahawa adakah saya beretika kalau saya membantah bukan secara agresif tapi secara sopan dan santun kepada pegawai in charge of hiring that we are allowed to work from home, sebab saya takut saya akan kalau saya ada COVID-19 ataupun kalau kawan-kawan saya di situ ada COVID-19, mungkin akan tercetus kluster Ministry of Women. Thank you. Okay. I'm not sure apa yang ada sekarang berkaitan Akta Medical Protection Production. Kerana memang macam di US mereka ada satu law macam ini di mana kerajaan boleh mengarah satu syarikat keluarkan. So I'm not sure sini apa yang masalah. Tu kilang tak nak buat ke ataupun mereka tak ada itu parts, itu tanks yang cukup untuk hasilkan ke, ataupun itu hospital tidak menempa ke, dia tak ada duit untuk. Kita kena tengok apa sebabnya, apa fakta dalam the chain yang sebabkan itu. Because producing oxygen isn't that difficult, tapi mungkin you perlu itu tanks to hold it. Satu lagi cara mereka buat oksigen ialah mereka ada oxygen concentrator, di mana mereka kena buat satu mesin. Dia pakai udara, dia buangkan nitrogen, tinggalkan oksigen. So that is also a machine that's, but I'm not sure whether the components untuk buat mesin itu ada cukup ke tidak. Mungkin mereka boleh buat 100 dalam seminggu, tapi jika kita katakan buat 300 tapi dia tak ada spare parts, dia tak ada components, that also is a problem. So you got to see what is kita kena kaji, jika nak tengok ini, you boleh arah, tapi jika ada problem dalam dia punya supply chain, then that is a problem. Or the problem is the hospital didn't pay them, had no money to order it. Okay. Berkaitan dengan Medical Production Act, ada satu lagi yang kerajaan kita memang telah pakai untuk membeli ubat Sofosbuvir. Ini satu ubat yang dipakai untuk rawat hepatitis C, ya, di mana dijual oleh satu company sangat Gilead, dijual dengan harga yang tinggi, sangat 200-300 ribu untuk rawat satu pesakit. Dan tapi ada satu syarikat di Egypt di mana tak ada patent, dikeluarkan ubat yang sama. So Malaysia telah pakai longgaran dalam TRIPS agreement untuk beli daripada Egypt lah, dengan harga sangat 3,000 saja. 100 times less, untuk satu cost. So ini telah dibuat sangat di bawah kerajaan BN 2017 mereka telah buat itu. So there are things our government is doing, So ini dibuat oleh MOH pada masa itu. Mereka beli dengan harga yang jauh rendah daripada yang dijual oleh syarikat pharma. Okey, berkaitan dengan Kementerian Wanita, saya ingat this is the wrong time to travel. The wrong time to travel, and they're being silly to ask for people. Saya ingat, we haven't got your vaccine. Got your vaccines yet? Belum lagi. Satu. Saya dapat suntik vaksin pertama ke? Tapi kedua belum lagi. So pertama itu pun it is something, but why take the risk lah, I think KL especially is very risky. You should tell them you're interested in the job, you prepare to do from home, tapi tak boleh datang pada masa inilah. I think negotiate with them. Terima kasih. Yeah. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada semua. I think saya rasa ada sesiapa tak ambil angkat tangan untuk soalan sebelum saya nak menggulung sesi kita pada kali ini. Saya juga akan rekod dan juga saya cuba upload the raw file first sebelum nanti kita akan edit untuk jadikan lebih bagus lah. Okay, pandangan tak ada apa. Okay, Karti, kita bergambar sebelum akhiri meeting ini. Okay, definitely boleh. Doktor nak buat satu penggulungan dulu. Apa any penggulungan? The last anything you want to simpulkan?
No, I think I've said everything already. Okay. Okay, Tapi saya harap ke tim di Pulau Pinang buat sesuatu lah. See how we can propaganda work lah. Apa macam boleh buat. Next. Okay. Masih semua orang boleh buka video kamu supaya saya nak ambil gambar. Terima kasih kepada semua. Ikan. Sorry, saya tak nampak kamu. Mana tu budak Jeff? Maksud Jeffrey. Indiana Jones dah keluar. Okay, 1, 2, 3. Terima kasih kepada semua kawan-kawan. Saya menghargai ini dan kita akan cuba upload dan apa-apa kami akan upload dalam PSM. Terima kasih kepada Dr. Kumar sebagai anda. Thanks to all. Thanks. Terima kasih. Okay, thank you everyone. Thank you so much everyone. Thank you Dr. Kumar. Thank you saudara. Thank you for taking part. Thank you, Doctor. It was a great talk. Right. Very enlightening. Yeah, it was Have a very a nice good talk. weekend. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good Sunday. Thank you.